Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Rizali. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nadia binti Muhammad Yusnul Bahroy. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nami Afam bin Kamarudin yang bernombor matrik 2021 112453. Sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut lagi tentang topik ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu dekolonisasi. Dekolonisasi berasal dari bahasa Inggeris iaitu tidak, dan colonization iaitu penjajahan. Apa itu kolonisasi? Kolonisasi merupakan satu negara yang ditaklukki dan dijajahi oleh kuasa besar dan berpengaruh. Kolonisasi membawa maksud satu keadaan di mana sebuah negara dipengaruhi dalam semua aspek seperti fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Hal ini telah melahirkan sistem dekolonisasi iaitu penjajahan. Penjajahan iaitu dengan memangsuhkan semua sistem jajahan dan membebaskan daripada dijajah dari segi aspek yang saya nyatakan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, pembebasan dari kolonisasi amatlah penting dalam pembangunan negara, terutamanya negara kita iaitu Malaysia. Saya akan menerangkan tentang pemikiran dalam pembangunan Malaysia. Kesan kolonisasi kepada umat Islam telah mengubah pemikiran mereka. Perubahan ini dinamakan sebagai proses diislamisasi. Proses diislamisasi merupakan satu proses penyerapan konsep asing dalam fikiran umat Islam. Serangan pemikiran dikenali sebagai Al-Ghazw. Antaranya ialah sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, hedonisme, feminisme dan lain-lain. Serangan ini terhadap dunia Islam bermula dengan usaha westernisasi iaitu cubaan membaratkan pemikiran umat Islam. Ia merupakan satu gerakan untuk mengubah pengertian nilai-nilai Islam dan memutuskan hubungan umat Islam dengan zaman gilang gemilang. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, sekularisme dan dualisme merupakan satu konsep yang amat asing dan tidak selari dengan Islam. Islam tidak menggalakkan pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Dekolonisasi dalam aspek pemikiran amat penting kerana kita dapat membangunkan pemikiran falsafah kita sendiri yang bersesuaian dengan keadaan terkini. Hal ini dapat mengelakkan nilai-nilai hidup Islam terdedah kepada benih-benih yang tidak elok seperti was-was kepada agama, bahasa, sejarah, fikiran dan kepercayaan. Dekolonisasi dalam pemikiran di Malaysia amat mustahak kerana kita boleh membangunkan pemikiran intelektual dan falsafah kita sendiri. Hal ini supaya kita tidak lagi tertipu dan terikut dengan cara barat. Itu sahaja untuk pemikiran. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, terdapat pelbagai dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu masyarakat di Malaysia ini. Tapi di sini saya akan ceritakan 3 daripadanya. Iaitu yang pertama, dasar ekonomi baru. Yang kedua, dasar pertanian negara. Dan yang ketiga, dasar perindustrian berat. Untuk yang pertama ini, dasar ekonomi baru atau lebih mudah dikenali sebagai DEB telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak bin Hussein pada tahun 1970. Untuk DEB ini, mereka mempunyai 2 objektif, iaitu first, strategi untuk membasmi kemiskinan, dan yang kedua, strategi penyusunan semula masyarakat. Untuk strategi membasmi kemiskinan ini, mereka akan melakukan first,
Memodernkan keadaan kehidupan rakyat yang berdapatan rendah dengan cara apa? Meningkatkan lagi kemudahan asas bagi rakyat yang tinggal di luar bandar, seperti hospital, sekolah dan pelbagai lagi. Yang kedua, membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk semua kaum tanpa terikat pada dasar ekonomi pecah dan perintah penjajah. Misalnya, memberi peluang kepada kaum Melayu untuk menceburi dalam bidang yang tidak dapat diceburi sebelumnya. Seperti apa? Bidang perniagaan. Okay, dan yang terakhir, memajukan daya pengeluaran untuk golongan miskin. Okay, bagi strategi untuk penyusun semula masyarakat ini, pada tahun 1990, kerajaan telah berhasrat untuk mempertengahkan komposisi kepentingan kaum dengan penyertaan bumi putera sebanyak 30%, 40% lagi penyertaan bukan bumi putera, dan 30% lagi untuk pelabur luar negeri. Hal ini akan berlaku jika satu masyarakat membina perdagangan dalam kalangan bumi putera. Yang kedua adalah dasar pertanian negara. Ianya dilancarkan pada 12 Januari 1984 oleh Datuk Musa Hitam selaku pengurusi jawatan kuasa Kabinet Dasar Pertanian Negara. Apakah matlamat mereka? Yang pertama, memaksimumkan pendapatan sektor pertanian serta pendapatan berkebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran dan juga mutu komoditi. Hal ini akan dapat mengurangkan kerisauan mereka tentang pendapatan mereka. Okay, yang kedua adalah meningkatkan pengeluaran pertanian termasuk penerokaan sumber pertumbuhan baru. Hal ini dapat berlaku sekiranya terdapat penyertaan dari sektor swasta. Yang ketiga, mengembangkan aktiviti pemprosesan yang berasaskan bahan pertanian dan pelbagai produk. Hal ini dapat tambah peluang pekerjaan dan tambah sumber-sumber makanan. Dan yang keempat, memperkukuh pemasaran ke rangkaian global. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, apakah strategi pelaksanaan mereka? Pertama, pembukaan tanah baru untuk pertanian. Yang kedua, memulihkan semula tanah yang telah terbiar lama. Ketiga, peningkatan mutu dan persembahan atau pembungkusan hasil pertanian. Dan yang terakhir, memupuk semangat berdikari dan bantu-membantu sesama petani. Untuk ketiga ataupun yang terakhir adalah dasar perindustrian berat. Apakah objektif mereka? Pertama, mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih untuk memajukan teknologi sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara perindustrian Malaysia tidaklah hanya membuat barangan pengguna yang mudah dibuat, tetapi dapat mengeluarkan bahan-bahan mentah serta jentera-jentera perindustrian dan barang-barang gantian import untuk keperluan negara secara kompetitif. Selain itu, mengelakkan keperbergantungan berterusan kepada barangan dan teknologi asing. Hal ini boleh menyelamatkan tukaran wang asing dan seterusnya mengasaskan langkah berjaga-jaga ke atas ketidaktentuan harga dan bekalan bahan-bahan untuk keperluan strategi. Akhir sekali, mempelbagaikan dan memperkukuh ekspor barangan Malaysia. Apakah cara untuk menyelesaikan hal ini? Kerajaan telah pun menubuhkan satu Perbadanan Industri Berat Malaysia atau yang lebih dikenali sebagai HICOM pada tahun 1980. Apakah peranan mereka? First, untuk mengenal pasti, memulakan, melaksanakan dan menguruskan projek-projek dalam bidang industri berat, termasuklah penghasilan kereta nasional yang baru, iaitu Proton dan Pro 2.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan dalam pembangunan Malaysia. Pendidikan dari segi istilah bahasa Arab ialah tarbiyah yang berasal daripada kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Merujuk kepada Hofstede, pendidikan merupakan proses perkembangan potensi individu mengasuh atau mendidik untuk menuju satu keadaan yang selesa dan matang. Konsep sekular berhubung manusia, masyarakat dan ilmu yang meresapi institusi-institusi pendidikan umat Islam tidak sepadan dengan perspektif kehidupan dalam Islam. Kolonisasi dalam bidang pendidikan bermaksud proses menjadikan pendidikan itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh tertentu, contohnya dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Menurut Abul Hasan Al-Husni Al-Nadwi, sistem pendidikan berpaksikan Barat telah mempengaruhi generasi muda Islam termasuk seluruh dunia. Kolonisasi dalam bidang pendidikan berlaku secara bertahap sehinggalah pengaruh Barat berlaku secara terang-terangan. Contohnya, kaedah pembelajaran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Hal ini telah memberi kesan seperti memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Hal ini telah memberikan kesan seperti pengertian Islam tidak dapat difahami secara tepat. Tindakan segelintir umat Islam yang membawa masuk sistem pendidikan dari Barat bagi memajukan prasarana dan tamadun negara umat Islam telah merosakkan umat Islam. Walaupun pendidikan model Barat telah membantu dan mencapai kemajuan teknologi, namun ia mewujudkan keraguan dan kekeliruan dalam fikiran mereka serta kemusnahan personaliti manusia dan nilai-nilai sama seperti yang dialami oleh masyarakat Barat. Sistem pendidikan sebelum merdeka amatlah bersifat perkauman, di mana orang India hanya disekolahkan di sekolah Tamil dan Cina dan Melayu diasingkan sama seperti tersebut. Selepas dikolonisasi, sistem pendidikan di Malaysia telah berkembang pesat. Contohnya, pelbagai kaum boleh mengikuti sistem pendidikan dalam satu institusi pendidikan seperti Sekolah Kebangsaan dan UiTM. Selain itu, dari segi penggunaan bahasa, sistem pendidikan di Malaysia mengutamakan bahasa Melayu dan bahasa Melayu merupakan bahasa penghantar. Hal ini sedikit sebanyak dapat menerapkan nilai sayang dan menghargai bahasa ibunda. Oleh yang demikian, penggunaan bahasa dalam pendidikan adalah bebas mengikut kesesuaian dan keperluan masing-masing. Dengan ini, setiap pihak tidak lagi skeptikal seperti zaman 1950-an. Sekarang, saya pula akan menerangkan tentang undang-undang dalam pembangunan Malaysia. Undang-undang dapat didefinisikan sebagai satu peraturan yang digubal atau dibuat oleh kerajaan yang perlu dipatuhi oleh masyarakat di negara itu. Sesiapa sahaja yang melanggar peraturan di negara tersebut boleh dijatuhkan hukuman dengan hukuman-hukuman yang tertentu. Terdapat juga ahli falsafah terkenal yang mendefinisikan undang-undang sebagai satu bentuk perintah yang dikeluarkan oleh satu badan berkuasa untuk orang-orang biasa dan dikuatkuasakan melalui hukuman. Ini menunjukkan undang-undang adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi sesebuah negara untuk lebih terus maju dan juga memastikan tiada penindasan yang akan terjadi terhadap individu-individu dan juga masyarakat. Sebelum berlakunya dekolonisasi,
Malaysia terikat dengan undang-undang yang dibawa oleh penjajah yang hanya berpaksikan dengan falsafah-falsafah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa undang-undang yang digunapakai ketika itu hanyalah untuk memberi kebaikan kepada penjajah sahaja dan telah meminggirkan masyarakat Melayu. Kini, pembangunan Malaysia lebih teratur dan lebih jelas dengan menggunakan undang-undang yang digubal oleh kerajaan sendiri. Antara faktor yang menjadikan proses pembangunan Malaysia lebih teratur adalah dengan pembebasan untuk menggunakan falsafah-falsafah sendiri. Hal ini kerana falsafah yang dibawa oleh penjajah adalah tidak sesuai kerana ia lebih berdasarkan dengan tamadun mereka yang amat berbeza dengan tamadun kita. Tambahan pula, mereka menganggap tamadun kita ketika itu adalah lebih rendah dengan tamadun mereka. Proses dekolonisasi membolehkan kerajaan Malaysia untuk menggubal undang-undang dengan menggunakan falsafah, ilmu dan juga tamadun kita sendiri. Ini akan memberikan impak positif dalam proses pembangunan Malaysia. Malaysia tidak lagi terikat dan mampu berkembang lebih jauh dari negara-negara lain. Antara falsafah yang digunakan adalah falsafah rukun negara dan falsafah Islam. Falsafah-falsafah ini amatlah sesuai kerana negara kita adalah negara yang mempunyai berbilang kaum dan juga majoritinya agama Islam. Faktor yang kedua adalah pembebasan bagi masyarakat untuk menjalankan aktiviti seharian. Semasa kolonisasi, masyarakat Melayu mempunyai keterbatasan untuk menjalankan aktiviti sosial dan ekonomi. Hal ini menyebabkan mereka agak mundur dan dilanda kemiskinan. Tambahan pula, mereka hanya mengusahakan pertanian yang kecil dan memberi hasil yang kecil juga. Pihak penjajah pula telah membawa masuk buruh-buruh luar untuk bekerja di lumbung biji timah dan juga ladang getah kepunyaan mereka. Kini, Undang-Undang Malaysia membolehkan masyarakat untuk menjalankan aktiviti seharian demi meningkatkan ekonomi individu tersebut, selagi mana ia tidak melanggar Undang-Undang Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat boleh mengusahakan perniagaan untuk mencari rezeki supaya kewangan mereka lebih terjamin. Oleh itu, ini akan meningkatkan lagi ekonomi negara dan peluang pekerjaan untuk masyarakat juga akan besar. Sumber kewangan yang kukuh mampu membolehkan Malaysia untuk berdaya saing dengan negara-negara yang telah maju. Faktor yang ketiga adalah mendapat kembali kuasa di tanah sendiri. Semasa kolonisasi, kuasa raja-raja dan menteri-menteri hanyalah terbatas untuk perkara-perkara yang tertentu sahaja. Ini menunjukkan kuasa politik telah dikuasai oleh penjajah. Hal ini memudahkan mereka untuk mengaut hasil untung di tanah Melayu. Revolusi industri di barat telah menjadi satu faktor untuk memudahkan mereka mendapatkan kuasa dan memperluaskan pengaruh mereka di negara jajahan-jajahan mereka. Dekolonisasi telah berjaya untuk mengembalikan kuasa kepada pemerintah Melayu dan telah menghentikan kuasa barat. Ini menunjukkan Malaysia telah membentuk satu identitinya tersendiri kerana mempunyai pemerintah yang darinya lahir di tanah air sendiri. Sebagai contoh,
sesebuah negara mempunyai pemerintah dari negara luar. Ia menunjukkan masyarakat di negara itu mundur kerana tidak mempunyai kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin dan terpaksa menggunakan pemimpin dari luar untuk menjadi pemimpin negara itu. Dekolonisasi telah merubah tampuk kepimpinan yang selama ini didekolonisasi oleh negara luar sehingga sukar untuk dibangunkan. Kini, Malaysia lebih senang untuk dibangunkan kerana pemimpin-pemimpin Melayu telah memahami selok-belok negara dan mengetahui perkara-perkara atau peluang-peluang yang akan menguntungkan kepada negara. Faktor yang terakhir adalah tiada lagi kolonisasi ilmu di dalam kalangan masyarakat. Kolonisasi ilmu bermaksud proses menjadikan pendidikan dikuasai oleh pengaruh-pengaruh pemikiran Barat. Kolonisasi ilmu dilakukan secara tahap demi tahap sehingga menjadi terang-terangan yang telah memisahkan nilai keagamaan dan juga keduniaan di dalam metod pembelajaran. Penjajah-penjajah Barat amat mengambil serius dalam bidang pendidikan di negara yang dijajah. Hal ini kerana untuk melahirkan anak-anak pribumi yang berfikiran penjajah. Dekolonisasi telah mengubah undang-undang dalam sistem pendidikan yang kini tidak lagi bersifat penjajah. Seluruh pendidikan di Malaysia banyak menerapkan nilai-nilai keagamaan, sains, teknologi dan juga pemikiran ke arah rasional. Ini penting untuk negara untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa berfikiran positif dan mampu menyesuaikan diri dengan era yang kian membangun. Sektor pendidikan seperti sekolah, universiti dan kolej disediakan untuk masyarakat memperoleh ilmu yang mampu menaikkan Malaysia di serata dunia. Hal ini menunjukkan ilmu itu penting dan perubahan undang-undang dalam sistem pendidikan mampu melahirkan lebih ramai tokoh ilmuwan yang mampu mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Sebagai kesimpulan, kolonisasi dan dekolonisasi memberi banyak iktibar yang dapat digunakan supaya negara lebih maju. Kita mestilah menerapkan dan membangunkan falsafah-falsafah sendiri supaya cara pemikiran dapat menyelesaikan masalah-masalah tempatan yang timbul. Falsafah tersendiri juga mampu untuk membentuk jati diri masyarakat yang ke arah lebih dinamik dan berdaya maju serta menerapkan lagi nilai-nilai murni. Hal ini juga penting untuk membangunkan pemikiran intelektual dan falsafah kita sendiri supaya tidak berlakunya kolonisasi seperti dahulu. Seterusnya, kita harus mengelakkan diri dari anasir-anasir Barat yang ingin merosakkan minda dan pemikiran umat Islam. Kesimpulannya, kita haruslah membebaskan diri kita serta negara dari anasir-anasir penjajahan Barat yang telah merosakkan minda dan pemikiran umat Islam. Pembinaan falsafah sejahtera merupakan salah satu falsafah yang tersendiri bagi pembentukan jati diri masyarakat ke arah yang lebih dinamik dan berdaya maju di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.